Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dai Muda Yadin Sarwan dan juga Ustazah Asma Umsi. Okey, kali ini adalah episod pertama kita podcast, iaitu podcast antara kita Ustazah. Jadi Ustazah, sebenarnya kita nak sembang santai dah tentang topik wanita, tentang keluarga, jodoh, crush juga dan sebagainya lah. Kadang-kadang kita akan selitkan juga isu semasa atas permintaan ramai. Jadi kalau siapa yang ada bukan idea ataupun cadangan, boleh komen nanti dekat podcast kami ni. InsyaAllah kita akan cuba tampilkan tajuk-tajuk yang segar antara kita sahaja. Okey, Ustazah, apa ni untuk episod pertama kali ni kita nak bawa tentang kahwin. Alright Ustazah. Tajuk wah, idea macam tu juga. Jadi kita nak tanya lah Ustazah ni, apa ni, kenapa kita kena berkahwin? Adakah sebab ramai cucu Nabi Muhammad ke, ataupun umat Nabi Muhammad ke, ataupun lain-lain Ustazah? Kenapa kita kena kahwin sebenarnya Ustazah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang sekarang kan dia keliru, nak kahwin ke tak nak kahwin. Lepas tu ramai juga pun saya yang tanya, Ustazah, kalau saya tak nak kahwin okey ke tak? Sebab sekarang pun hidup dah okey, boleh uruskan mak ayah. Siapa nak kahwin? Lagi menyusahkan, lagi membebankan. Nombor satu, bila nak kahwin, kita kena kahwin dengan sebab yang betul lah. Dan jangan sekali anggap bila kahwin je terbeban ataupun toksik. Itu perkataan red flag yang cuba dimainkan oleh beberapa pihak di luar sana supaya tak nak menggadakkan perkahwinan. Dia macam ni, perkahwinan ni Dai Salwa, dia adalah satu fitrah antara lelaki dan perempuan, dan dia akan mengembangkan zuriat. Kalau tak kahwin pun dia tetap hubungan lelaki wanita tak akan wujud. Jadi sebab tu sebenarnya Allah datangkan konsep perkahwinan tu untuk menyusun bagaimana hubungan suami isteri tu harus berlangsung dengan baik dan suci. Dan daripada tu lahirnya zuriat secara elok. Sebab tu kita kena kahwin, tapi saya kena sebut kahwin dengan cara yang betul, cara yang dianjurkan oleh Islam. Yang kedua, ayat Quran sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21, tanda-tanda kebesaran Allah bila Allah lahirkan dalam diri kita ini, dalam keluarga kita ini apa dia? Mawaddah, rahmah, sakinah. Maknanya apa? Perkahwinan itu adalah punca kasih sayang dan kebahagiaan. Satu manusia ni kalau dia tak berkahwin itu bukan sesuatu yang orang kata normal dalam masyarakat. Mungkin digantikan dengan berseturukan. Contohnya, dia akan mengangkat sifat fitrah kasih sayang yang ada dalam diri manusia. Sebab tu kalau kita tengok, bila berkahwin, kebanyakannya insyaAllah akan lahir perasaan kasih sayang. Bermula dengan kasih sayang, diteruskan dengan kasih sayang, dan berakhir juga kasih sayang. Contoh kalau bercerai macam mana? Kalau bercerai pun Allah suruh urus dengan cara yang terbaik. Maksudnya bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Mana masih juga dengan asas kasih sayang. Dan akhir Ustazah kan, sebab kahwin ni, sebelum nak kahwin kita mesti kena ready beberapa benda. Ramai yang anak muda faham sekarang ni ready bab duit lah. Macam sebenarnya Ustazah, kita nak ready apa sebenarnya? Sebenarnya kan anak muda hari ni dia banyak fokus pada kalau saya nak kahwin tapi saya tak ada duit. Duit, betul tak? Duit ni sebenarnya nombor 2 atau nombor 3. Nombor 1, persediaan yang kena ada dah dari sudut agama dan komitmen tu sendiri. Sebab kalau misalnya kita ni tak mampu lah nak hidup berkomit secara keluarga, tak mampu, orang kata tak bersedia lagi nak menjalani, orang kata kalau lelaki sebagai pelindung, kalau isteri ni tak bersedia lagi untuk menjadi ibu rumah tangga, itu memang akan merosakkan perkahwinan. So persediaan itu nombor 1 tu kena ada. Lepas tu persediaan dari sudut agama. Maknanya perkahwinan ni bukan sekadar seronok, okey hidup atas dasar cinta, tidak. Tapi dia ada hak, dia ada tanggungjawab, dia ada ihsan. Barulah membentuk kerukunan rumah tangga orang panggil. Lepas tu kalau nak kahwin ni kan, dia berkaitan dengan rumah tangga. Buatlah sedikit persediaan rumah tangga. Kalau perempuan tu bila hidup menjadi seorang isteri, apa basic-basic tu kena tahulah. Paling kurang nak urus kain macam mana, kan? Nak urus rumah macam mana, nak urus dapur macam mana. Walaupun ada bibik lah contohnya, tapi takkanlah serah 100% pada bibik, betul tak? Ya, at least nak ada. Lelaki pun sama. Apakah kerja-kerja yang dikatakan rumah tangga? Tak boleh dah orang kata sebelum kahwin, sebab kahwin sama je, tak keluar. Tak nak balik. Nak lepak sampai 2-3 pagi, tak boleh. Dia kena ada dah pembelajaran berkaitan dengan rumah tangga. Ustazah, kita ada program juga kan untuk webinar One Step Closer. Khas untuk anak muda dekat luar sana yang tak tahu macam mana nak buat persediaan kahwin, yang masih zero lagi. Jadi bolehlah sertai webinar kita
Ustazah dengan siapa Ustazah Fiona kita jemput? Kali ini kita jemput pakar kewangan nombor 1 negara, pengalaman lebih 30 tahun, iaitu Haji Azizi Ali. Banyak memberikan formula, memberikan nasihat konsultasi, terutamanya kepada anak muda yang baru nak, orang kata naik, baru nak hidup. Tak kisah dah kahwin ke tak kahwin, sebenarnya kita mesti bermula dengan kewangan yang baik lah. Dan kewangan ni sebenarnya dia berkaitan dengan keberkatan, dia berkaitan dengan nafkah, dia berkaitan dengan tanggungjawab, dia berkaitan dengan masa depan. So, bila kita masuk seminar ni, dia bukan sekadar it's about material only, no. Tapi di sini juga kita akan ajar macam mana shortcut. Sebab kita nak baca buku bayar, banyak sangat baca buku. Nak pergi kursus banyak sangat, betul tak? Tapi ni kita bagi shortcut terus. Apa yang awak kena prepare kalau nak kahwin? Katakan bulan depan nak kahwin, okey, ikut kami punya kursus, ada shortcut terus. Rakaman pun kita akan bagi. Yes. Modul pun turut disediakan. InsyaAllah. Okey, baik Ustazah. Kita dapat banyak soalan daripada follower. Dia kata ujian lepas kahwin ni bertambah banyak. Jadi ada yang tak nak kahwin disebabkan buat apa nak kahwin kalau akan diuji dengan suami, dengan anak, dengan mertua. Jadi pilih Kak, kita pilih tak nak kahwin dan macam mana kita nak hadapi ujian-ujian seperti supaya yakin lagi. Nombor 1 saya nak sebut, ujian tu benda pasti, benda wajib. Kahwin ke tak kahwin memang akan diuji. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapa yang paling kuat amalan, betul tak? Yang kedua, ujian tu wajib. Sebab kalau kita tak ada ujian, macam mana kita nak tahu kita lulus ataupun kita nak ke tingkatan seterusnya? Nak naik pangkat kena ada ujian kan? Yang ketiga, jangan mengelak ataupun escapism. Ada orang dia kata, saya tak nak ujian banyak, saya tak nak kahwin. Rupanya dia dapat ujian dalam kerjaya, dia dapat ujian dalam hubungan dengan manusia, dia dapat ujian dalam banyak yang betul-betul ujian Allah akan bagi kepada dia. Penyakit pun sama. Maknanya apa dia? Ujian tu akan pasti datang. Jadi sekarang jangan kata saya tak nak kahwin sebab saya tak nak ujian dan beban. Sebab ujian dan beban pasti akan datang kalau kita nak naik tingkatan dan nak jadi orang terbaik. Jadi sekarang kita kahwin. Dan kita kena tahu, apabila kita berkahwin, of course dia akan bermula proses ujian. Sebab kita nakkan perkahwinan kita kan jadi lebih baik. Mula-mula darjah 1 dalam perkahwinan. Perkahwinan pun darjah 1 sampai darjah 6 juga. Mula darjah 1, nak naik level darjah 2, mesti ada ujian. Nak naik PhD macam mana? Nak naik contohnya, kita dah masuk 20 tahun. Mungkin lah level PhD lah 20 tahun, 30 tahun kan. Mesti ada banyak lagi ujian. Macam contoh lah, saya mula bela, tak tahu apa perkahwinan. Tapi Allah pun uji lah, mungkin dengan kewangan pada peringkat awal. Daripada ujian tu kita kenal tau watak suami kita. Kalau time marah macam ni. Time dia uji dia senyap macam ni. Kalau dengan bapak dia macam ni. Kalau dia kerja macam ni. Kita kenal. And then daripada situ kita pun upgrade lah diri kita. Naik ke level kedua. Ingatkan settle dah ujian. Datang ujian lain. Sebab nak upgrade level. Sebab itu awak kalau sebagai manusia ni, tak kira lah awak duduk dalam situasi mana pun, tetap akan ada ujian sebab nak upgrade level. Kita escape, tak nak berkahwin, tak nak ujian. Tak nak kerja, tak nak ujian. Tak nak anak, tak nak ujian. Tak nak berkeluarga, tak nak ujian. Tak nak join mana-mana aktiviti masyarakat, tak nak ujian. Akhirnya ada duduk siapa? Betul tak? Kena sumbang ke macam mana? So, face it. Jadi Ustazah, kita dengarkan tadi kan, kita nak replikan anak-anak muda dekat luar sana bahawa ujian ni sentiasa akan ada lah. Jadi, ada satu lagi soalan yang saya rasa mesti kita tanya Ustazah. Dia kata, Ustazah, apakah ujian biasa antara suami dan isteri? Jadi sebab kita nak ready ni, macam mana Ustazah? Kalau tengoklah pada hari ni, ujian biasa antara faktor lah. Kerana faktor semasa kan. Nombor 1, ujian kewangan. Sebab orang sekarang, kita kan nak hidup sekarang, dia banyak pakai duit. Nak masa tandas pun pakai duit. So antara benda lah yang kita tak tahan, kita nak patilah pada hari ni, ujian kewangan. Sama ada terlebih duit pun diuji, ataupun kurang duit pun diuji. Jangan ingat bila kaya semua masalah selesai. Tak adanya. Bila kaya dia datang masalah lain pula. Bila tak ada benda pun diuji. Rupanya manusia ni sentiasa diuji. Yang kedua, kita diuji dari segi komunikasi tu. Kadang-kadang kita ni tak ada masalah dengan duit semua, kerja, keluarga semua okey. Masalah kita berdua ni tak faham. Dia cakap ayam, saya cakap itik. Allahu Akbar. Lepas tu dia ni pula ada nipan, bukan maksudnya dia simpan dalam.
Kita pula mungkin terlalu jadi berbeza. Jadi itu pun boleh jadi ujian yang besar. Sebab tu lah bercerai-berai kerana perkara itu sahajalah. Okey. Kadang-kadang ujian juga boleh datang dalam bentuk pengaruh luar dan orang ketiga. Sama ada betul, sama ada skandal lama, sama ada kawan-kawan, kan? Jadi benda ni sebenarnya, ujian ni kita kena tangani dan kita kena tahu dia punya proses. Oh macam ni, jangan kita cepat melatah. Oh kalau macam ni saya nak cerai je lah Ustazah. Kalau macam ni merosakkan hidup saya nak lari Ustazah. Dia bukan escapism. Ujian ni pasti, tapi macam mana kita nak menangani. Sebab tu kita kena bersedia awal sebab. Okey, baiklah. Ujian bukan untuk kita lari, tapi untuk kita hadapi dengan penuh keimanan dan ketakwaan, Tuan Ustazah. Jadi soalan kita, tajuk kita hari ni, kahwin alright ke tak alright? Sanwar rasa lah alright ke tak alright lepas kita punya perbincangan ni. Bila saya dengar kupasan Ustazah tu, memang kahwin ni semestinya alright kalau kita ikut landasan syariat Islam. Satu lagi saya nak tambah, yang paling penting perkahwinan ni punca kasih sayang. Dan punca kasih sayang sebenar tu bermula daripada wanita. So wanita ni penyeri dalam keluarga, penyeri di dunia mata. Wa khairu mata'iha al-mar'a salihah. Jadi sebab tu wanita khususnya sediakan diri dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi banyaklah yang kita dapat hari ni dalam episod pertama, kahwin alright tak alright. Alright. Kita jumpa next episode nanti. Podcast antara kita.